Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Hanya dalam hitungan hari yang singkat, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan akan tiba. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang dipenuhi dengan pandangan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di mana amalan fardu dilipat gandakan dengan lipatan yang tiada ukur tara. Sementara amalan-amalan sunnah akan diberikan ganjaran pahala seperti pahalanya amalan fardu dan juga dilipat gandakan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Hadiah istimewa buat kita iaitu umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, solat kita, segala amalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini. Kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kita sampai ke penghujung bulan Ramadan, ianya adalah satu anugerah yang sangat luar biasa kemuliaannya. Jangan sampai kita mensia-siakan hari-hari yang diberikan dari penghujung hari-hari ini. Penghujung hari-hari inilah yang sepatutnya kita lebih bersemangat untuk mengamalkan amal kebaikan dan menghindarkan diri dari segala perbuatan keji yang melalaikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kesibukan di dunia tidak ada hentinya. Kita akan merasakan bahawa diri kita selalu sibuk tanpa hujungnya. Namun memilih kesibukan yang mana, bagaimana dan di mana kita meletakkan kesibukan kita itu ada dalam kawalan kita. Kita ada pilihan. Kita ada kuasa untuk meletakkan usaha dalam menentukan kesibukan pada jadual kita. Kita perlu bijaksana dalam merancang, mengatur dan memberi hak kepada tubuh kita, kepada akal kita dan juga kepada roh kita. Segalanya perlu keseimbangan. Jika kita berpuasa, kita wajib berbuka. Jika kita bekerja, kita wajib memberikan hak kepada badan kita untuk berehat. Jika kita mampu untuk meletakkan kesibukan pada dunia kita, jangan pula kita abaikan kesibukan buat bekalan hari akhirat kita nanti. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memberikan kesibukan pada roh kita yang mungkin selama ini kita abaikan. Jika bulan-bulan lain kita melebihkan kesibukan pada dunia, bulan Ramadan kita perlu bersemangat dalam menghidupkan roh kita dengan mendekatkannya kepada kebaikan, mendekatkannya kepada rahmat Tuhan, meningkatkannya dengan ketakwaan dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para ulama, orang-orang soleh yang memahami tentang keistimewaan setiap saat, setiap waktu di bulan Ramadan, biasanya akan lebih bersemangat di akhir-akhir bulan Ramadan. Mereka lebih giat dalam melakukan amal ibadah dengan membaca Al-Quran, dengan solat sunnah, beriktikaf di masjid, dengan bersedekah dan segala hal kebaikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memasuki 10 Ramadan yang terakhir, baginda akan sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan isteri-isterinya untuk beribadah. Nah, di sini ada soalan-soalan yang ditanya oleh para wanita tentang nasib mereka pada bulan Ramadan jika mereka didatangi haid, iaitu menstruasi. Para wanita ini rasa risau dan bersedih hati kerana tidak dapat bergiat dalam menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran, khususnya pada malam-malam hari terakhir bulan Ramadan. Tentang hal ini, para wanita perlu tahu bahawa
tidak berpuasa dan tidak menunaikan solat ketika mereka berhalangan disebabkan haid atau nifas, itu sendiri adalah ibadah yang berpahala. Ini kerana mereka taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang wanita haid dan nifas dari melakukan solat dan berpuasa. Dan para wanita juga perlu fahami bahawa setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kebijaksanaannya. Yang mungkin kita tahu sebabnya atau mungkin juga hanya Allah sahaja yang tahu. Perasaan sedih itu manusiawi. Bahkan jika kita bersedih hati disebabkan tidak dapat bersolat, tidak dapat berpuasa, ini menunjukkan bahawa cahaya ketakwaan dan keimanan sedang menyelubungi hati dan jiwa kita. Niat, perasaan dan harapan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu pastinya berpahala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, khususnya para wanita. Kita tidak pernah ditinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimanapun keadaan kita. Selagi mana ada Allah dalam ingatan dan hati kita. Jika kita dalam keadaan haid atau nifas di bulan Ramadan, yang dilarang hanyalah salat, berpuasa, iktikaf, tawaf dan lainnya. Namun amalan-amalan ibadah itu sendiri tidak terhad kepada puasa dan salat sahaja. Segala amalan yang kita niatkan untuk kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah ibadah dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para wanita yang haid dan nifas masih boleh melakukan berbagai ibadah yang lainnya seperti berzikir, beristighfar, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya, menderma, bekerja dengan niat ibadah, menguruskan suami, anak-anak, berbakti kepada ibu bapa, memudahkan urusan orang lain, menjaga hati, menjaga lidah, menjaga perbuatan, menghadiri majlis ilmu, memberi makan kepada yang berpuasa sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya, tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Dari hadis ini, kita fahami bahawa mereka yang tidak berpuasa kerana berhalangan ataupun disebabkan keuzuran masih mampu mendapatkan pahala puasa dengan menyiapkan makanan, dengan memberikan makanan kepada mereka yang berpuasa. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, para wanita yang berhalangan juga boleh bangun malam dan membangunkan ahli keluarganya. Selain dari menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar yang biasanya kita mengharapkan padanya malam Lailatul Qadar, ada zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ucapan yang boleh beliau ucapkan, yang boleh beliau bacakan jika bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Ini boleh diamalkan oleh semua orang termasuk para wanita yang berhalangan dari solat malam. Setelah ditanya, Rasulullah SAW pun menjawab, zikir yang boleh dibacakan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu maha pengampun dan amat suka akan keampunan. Maka berikanlah keampunan kepadaku. Perbanyakkanlah berzikir, beristighfar, berselawat dan berdoa pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap dari kita, bagaimanapun keadaan kita, kita akan mendapatkan bahagian yang teristimewa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan melimpahkan rahmatnya ke atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.